Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati muslim majlis serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 132, yang bermaksud Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anaknya, dan begitu juga Nabi Ya'qub cucunya telah mewasiatkan kepada anak-anaknya ketika mereka diambang maut, hampir-hampir nak wafat, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihi salam dan begitu juga cucunya Nabi Ya'qub, mereka telah mewasiatkan kepada anak-anak mereka dengan satu wasiat yang amat penting, di mana Allah merakamkan sebagai pengajaran kepada kita, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini wasiat yang cukup penting. Pastikan kamu mati dalam keadaan Islam. Dan kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, diperingatkan pada setiap hari Jumaat. Tak tahulah kat Johor ni macam mana khutbah dia, kan? Khutbah Johor ni doa kat sultan panjang pada isi khutbah, kan? Setiap hari Jumaat khatib akan membaca ayat 102 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini ada dua pengajaran yang insya-Allah saya akan bahaskan secara ringkas. Yang pertamanya, kita diperingatkan oleh khatib supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita perlu menjadi seorang hamba yang bertakwa? Agak-agak lah. Siapa nak cuba jawab? RM1, RM200 berapa? 1 saat ni sekarang habis.
Makna dia tak nak bagilah tu. Kita diperingatkan pada setiap hari Jumaat supaya bertakwa pada Allah dan pastikan kita mati dalam keadaan Islam. Firman Allah dalam surah Ali Imran, tuan-tuan, pada ayat 133. Inilah balasan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itulah jawapan saya. Yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunanku, kata Allah. Syurga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, muslimin dan muslimat, penghuni syurga adalah dari kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bukan Arab, bukan Melayu, tapi hamba-hambanya yang bertakwa. Kita diperingatkan supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita bahas sikit. Takwa tu benda. Orang sini benda. Kan? Orang Kedah menatang apa? Ada orang Kedah ni. Dah saya selalu dah duk pusing kok Johor lah, Selangor setiap bulan. Jadi pandailah cakap dengan orang Johor ni. Benda. Kan? Takwa tu benda. Kita dengar pandangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila ditanya kepada beliau apa arti takwa, beliau menjawab, huwa ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Kalau ketiga-tiga sifat ni kita miliki, tuan, kita adalah hamba yang bertakwa. Takwa itu 3 perkara. Boleh letak kaki atas ni ya? Memang buat untuk letak kaki ni. Ni yang sedap ni. Oh, ini lagi sedap. Kenapa tak cakap? Sedap ni. Takwa itu, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pertamanya ialah taat, bukan derhaka. Hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa taat, bukan derhaka pada Allah. Ingat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Riwayat Imam Bukhari. Setiap umatku akan memasuki syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk syurga? Ada juga orang yang tak nak masuk syurga. Ini confirm, bukan cerai, mangkuk ayun. Ada juga orang tak nak masuk syurga. Apakah sifat-sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menjadi penghuni syurga dan yang akan dicampak ke dalam neraka? Nabi menjelaskan dalam hadis ini, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang bakal memasuki syurga Allah Subhanahu. Ingatlah,
Taat pada Nabi makna taat kepada Allah. Dalil Quran An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan dia juga taat kepada Allah. Jadi apa yang Nabi perintah kena buat. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah 59 Suratul Hasyri di pertengahan ayat yang ke-7. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam bentuk suruhan, tunaikanlah. Dan apa-apa yang dilarang, dicegah dan ditegah, tinggal sama sekali. Ini cerita dia. Jadi kalau dalam kehidupan dunia yang sementara ini, kita senantiasa taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menandakan kita taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang bakal masuk syurga. Tapi ingat, waman asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dia tak nak ikut sunnah Nabi, dia nak ikut cara dia, faqad aba, maka sesungguhnya mereka inilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang enggan memasuki syurga. Jadi senang je. Nak kenal ahli syurga, ahli neraka, tengok itu je. Yang Nabi suruh buat atau tidak? Yang Nabi larang dia tinggal atau tidak? Sebab Nabi tidak pernah menderhakai Allah. Bahkan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan perkara ini kepada umat Islam.